miliki. Kita diberi kemuliaan kerana Islam yang kita fahami, kerana kita menghayati hidup Islam itu sendiri, kerana kita berjaya menjadikan seluruh kehidupan kita ni sebagaimana yang kita sebut-sebut selalu dalam sembahyang kita, yang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut, wahai Allah, sesungguhnya sembahyangku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya seluruh aktiviti hidupku. Apa aktiviti hidup kita? Apa yang kita buat atas muka bumi harian-harian itu. Sebab dalam Islam ni kena ingat, ibadah dengan kita tak boleh terpisah. Ibadah ni ada dua, satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus sembahyang, puasa, zakat, haji, Mekah, nikah dan yang lain-lain. Sembahyang berhajat kepada wuduk, sembahyang berhajat kepada rukun-rukun, mesti meraihkan rukun-rukun. Yang tu ibadah khusus. Ibadah umum yang di luar daripada ibadah khusus, termasuk beriadah, kita bersukan, kita ziarah, kita ziarah kawan, ziarah orang sakit, iring jenazah ke kubur, jumpa sahabat bagi salam, Allah, tuan-tuan, indahnya kalau kita dapat mengamalkan ajaran Islam ni dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Dalam individu kita berusaha beramal dengan ajaran Islam dalam arti kata sebenar. Dalam kehidupan keluarga kita cuba bersama menghayati Islam dalam kehidupan keluarga. Tuan-tuan tengok orang dulu. Orang dulu bagus, tuan-tuan. Orang dulu saya masih ingat masa kecil-kecil. Ni ramai kita yang duduk sini pun masih ingat masa kecil-kecil dulu. Orang tua-tua dulu, mereka cukup sensitif dengan dengan masalah-masalah yang berlaku di tempat mereka. Masalah anak orang tu, dia cukup takut kena pada dia. Masalah jiran, masalah orang blok no, dia cukup bimbang, takut-takut masalah yang tak baik tu akan menular mari ke tempat dia. Hari ni tak berlaku dah begitu. Hari ni yang berlakunya hidup nafsi-nafsi, hidup masing-masing. Kamu jangan jaga tepi kain orang. Masalah kamu pandai-pandai nak tegur anak aku pun tak pernah tegur dia. Kamu pula pandai-pandai. Tuan-tuan, saya sembang dengan satu orang cikgu. Satu orang cikgu ni, dia pernah mengajar sekolah cerdik, sekolah paling cerdik lah di Terengganu. Ni, Tuan Guru orang Terengganu. Dia kata, ustaz, pengalaman saya pernah mengajar satu sekolah cerdik. Sekolah cerdik, budak-budak yang masuk sini ni hak cerdik lah, maknanya hak tak cerdik tu tak masuk lah. Masuk pun pergi ngantar orang hak cerdik. Dia kata satu hari kami buat spot check kepada pelajar-pelajar cerdik ni. Tuan-tuan tengok, cerdik akademik, tapi buta agama. Kami buat spot check, maka tertangkaplah beberapa orang pelajar, dan bersama mereka itu ada CD-CD video lucah. Video lucah, lepas tu rokok. Kemudian tak apalah, cikgu pun telefon pihak penjaga, telefon mak ayah dia. Telefon mak ayah dia. Budak ni pun bila dah kena tangkap begitu, dia kata tak apalah, nak telefon lah. Ayah dia pun datang. Ayah dia datang dalam keadaan malu. Anak cerdik, sekolah cerdik, tiba-tiba terkejut dengan kes yang melibatkan anak dia. Maka dia mari-mari kat sekolah tu dalam keadaan dia marah sangat-sangat. Dia mari-mari, ini cikgu ni cerita kat saya. Dia mari-mari sampai kat sekolah, dia buka pintu kereta dia, buka bonet kereta, dia ambil besi yang jet tayar kereta. Dia mari-mari bawa besi tu, dia masuk bilik guru, dia cari anak-anak dia. Waktu itu anak dia sedang duduk dalam bilik guru, sedang duduk depan dengan guru disiplin. Cikgu-cikgu lain ni ramai lah dalam bilik guru. Maka dia pun tengok-tengok ayah dia mari. Ayah dia dalam jalan tu marah, cakap tak guna punya kau, buat malu aku. Dia pun bila tengok ayah dia datang bawa besi macam tu, lari lah tuan-tuan. Dia lari dalam bilik guru tu, lari pergi meja sana, pergi meja sini, duduk main dengan ayah dia dalam bilik guru. Ayah dia pun dah berasa macam guru juga. Ayah dia pun berasa macam cikgu juga, duduk main dalam bilik guru tu. Dia duduk lari-lari tu, lah kali dia sound ayah dia. Dia kata, bapak lagi teruk dekat rumah tu CD lucah siapa punya kalau bukan bapak punya. Tuan-tuan, akhirnya besar kemaluan bapak dia. Malu bapak dia.
Malu bapak dia kata sini lucah di rumah. Siapa punya? Waktu mak tak ada, ayah pernah berbalik perempuan di rumah. Waktu mak tak ada, ayah pernah berbalik perempuan di rumah. Akhirnya cikgu-cikgu lain pun pakat tengok dengar, Allah. Padahal anak dia jadi begitu. Tuan-tuan, bapak borek, anak rintik. Hari ini tuan-tuan, kalau kita bicara nak melahirkan generasi yang baik, belia yang baik, generasi-generasi yang baik, saya cakap terang-terang, dia mesti bermula daripada kita sebagai penjaga ni kena tunjuk akhlak yang baik. Kita kena tunjuk satu contoh yang baik. Tuan-tuan biasa dengar cerita Johor, Pak Pandai Arab. Pak Pandai Arab, biasa dengar? Johor ni Pak Pandai Arab. Ya, satu hari dia berjalan. Johor ni dia ada bini dia. Ya, lepas tu dia ada anak dia seorang. Dia jalan-jalan naik gunung masuk lautan. Takdir Allah Ta'ala dia berjumpa dengan harta rikas, harta peninggalan orang dulu. Dia pun bila jumpa dalam gua ni, dia tengok, barang mak ni banyak ni. Duit-duit pun ada ni. Maka dia pun bila tengok begitu, dia ambil semua barang tu, dia berbalik. Johor ni dalam perjalanan berbalik harta ni, barang ni, yang dia jumpa ni, dia nak takut juga sebab bini dia pun dia tak percaya. Dia tak percaya kat bini dia. Dalam perjalanan balik, dia nak fikir macam mana aku nak buat ni. Ni kalau tahu kat bini aku sekali, banyak songai pula ni. Ya. Akhirnya dia tinggal dulu harta tu kat luar. Dia masuk dalam rumah dia, dia cover line, dia tengok. Dia tengok bilik tu, tengok bini dia tak ada, anak dia pergi sekolah. Maka dia pun kata, beres tak ada benda lah, boleh lah aku simpan. Dia pun buat tarik duit harta benda yang dia jumpa ni, bawa masuk dalam rumah tuan-tuan. Dia buat apa? Dia ambil cangkul, dia gali tengah rumah. Tengah rumah tu dia gali lubang dalam. Kemudian dia pun timbul semua harta benda simpan elok, timbul balik. Dia naik satu signboard. Dia pacak signboard, di sini tidak ada duit. Dia pacak. Oh, dia kata lega. Ya, lega dia kata. Isteri aku tak tahu, anak aku pun tak tahu. Sebab ada signboard, di sini tidak ada duit. Dia pun tak apalah, dia keluar-keluar, dia pergi kebun, jumpa bini dia. Bini dia tanya, mana lambat sangat? Dia kata, Allah ada kerja sikit. Dalam tempoh dia berada di kebun dengan bini dia, anak dia balik sekolah. Anak dia tuan-tuan, pelan-pelan anak Pak Pandai pun bila sekolah ni cerdik lah sikit pada bapak dia. Ya, dia balik tu dia masuk dalam rumah, dia tengok-tengok, macam mana ada signboard di sini tidak ada duit? Ini mesti ada duit ni. Anak dia kan, anak dia fikir begitu. Akhirnya anak dia pun gali. Jumpalah duit. Bila jumpa duit tuan-tuan, anak dia ambil semua duit tu bawa dalam beg sekolah. Kambuh cepat kambuh. Anak dia naik signboard lain pula. Di signboard itu tertulis, bukan anak Johor yang ambil. Allah tuan-tuan, anak Pak Pandai rupanya macam Pak Pandai juga. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang nak anak cerdik, nak anak baik. Kita macam mana kita? Kita nak anak kita jaga semayang. Kita Mamat pergi semayang, Pak tu tak semayang. Pak tak apa dah, Pak dulu semayang dah. Ni awak ni muda-muda ni kena semayang. Tuan-tuan, mana mungkin ya, kalau dalam konteks sekolah nak melahirkan anak murid yang baik, mana mungkin kalau guru tak baik boleh melahirkan anak murid yang baik. Mana mungkin dalam konteks rumah tangga nak melahirkan generasi yang baik kalau pendidik, penjaga dalam rumah tangga pun tidak baik. Tempat saya tuan-tuan, ya, ada dulu-dulu ni peneroka yang boleh main judi sekali dengan anak-anak. Saya tak tahulah di sini, mungkin di sini tak berlaku begitu. Tapi di tempat saya tu sampai saya pernah pergi, masa tu kita sekolah menengah lagi, kita balik-balik sekali tengok duduk, dia boleh main judi tu dengan pak dia sekali. Main dam tu biasa je, main dam ni biasalah. Ya, selama mana tak judi tak apa. Kan? Tuan-tuan bisa tengok kan main dam anak dengan menantu kan. Ya. Menantu ni jenis malah kerja. Ya, jenis malah kerja. Yang bapak ni pula ya, jenis kuat kuat semayang. Ya. Menantu ni jenis malah kerja tapi makannya kuat. Kan? Lepas tu bapak mentua ni fikir macam mana aku nak tegur menantu aku ni. Akhirnya dia ajak main dah haji. Biasa dengar cerita tu kan, main dah haji. Bapak mentua tolak, menantu makan. Bapak mentua tolak, dia makan. Bapak mentua tolak makan. Dia kata kuat sungguh makan menantu aku ni, kerja malah.